Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita terus berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada baginda. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan segala nikmat untuk kita, termasuklah nikmat yang paling utama sekali iaitu nikmat Islam, kemudian nikmat iman dan pelbagai lagi nikmat, termasuklah pada pagi ini, insya-Allah saya doakan anda sihat sejahtera. Pagi yang indah, pagi Rabu 8 Disember 2021. Yang mana hari ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan saya Da'i Hadari. InsyaAllah sehinggalah ke penghujung rancangan nanti para penonton sekalian, kita akan dapatkan manfaat dengan perkongsian ilmu. Kami di sini, tanyalah Ustaz, memang sentiasa bersama dengan anda untuk sama-sama kita kongsikan ilmu lah, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwahlah kamu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dan juga contoh ikutan terbaik, contoh tauladan yang terbaik. Dan pagi ini para penonton sekalian, insya-Allah topik besar kita fiqh, yang mana kita akan dapatkan perincian tentang topik kita, iaitu fiqh peranan akal dalam hukum. Percaya atau tidak, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang bermaksud, dan tidak aku ciptakan, jadikan jin dan manusia itu melainkan tujuannya untuk beribadat kepadaku. Jadi perasan atau tidak, jin dan manusia ini dianugerahkan akal. Dan akal ini juga tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Bahkan tidak boleh dijadikan sumber terutama sekali untuk mendapatkan satu-satu keputusan dalam hukum. Jadi insya-Allah secara perincian dengan lebih lanjut, kita akan dapatkan manfaat perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh yang bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadari semakin maju. Alhamdulillah macam ni lah Ustaz. Hadari ya. Hadari mesti majulah Hadari. Itu lagu. Okey Ustaz. Hari ini kita akan bicarakan tentang fiqh peranan akal dalam hukum. Cumanya saya nak ajak anda semua para penonton, kalau ada soalan nak ditanyakan, senang sahaja tuan-tuan puan-puan. Caranya macam mana? Boleh sahaja hubungi kami di talian 1800 881677. Boleh hubungi kami, boleh telefon kami insya-Allah. Ataupun boleh tinggalkan soalan anda di poster yang telah kami muat naik sejak semalam tentang topik kita pada pagi ini di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Selesai. Kat sana pun anda boleh tengok di skrin tu cara bagaimana untuk tanyakan soalan. Alhamdulillah. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, topik hari ini saya nampak macam unik. Topik yang sangat istimewa sebab kita nak ceritakan tentang fiqh peranan akal dalam hukum. Jadi gambaran awal lah, apa antara yang kita akan sentuh pada pagi ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. Baik. Hadari sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sentiasa ke hadapan Bukan perut di hadapan, maksudnya kita sentiasa ke depan. Dan betul. Tajuk topik yang sentiasa dipilih oleh TU ni, Tanyalah Ustaz ni, memang makin orang kata makin ke depan lah. Makin ke depan lah. Dan mendekati begitu masyarakat Hadari. lah. Maknanya peranan akal kita sendiri. Sekarang saya tengok Hadari. Hadari ada akal tak sekarang ni? Ada. Mana akal? Tak nampak. Tak nampak akal. Yang ada dalam kepala kita tu bukan akal. Ya, itu betul. namanya otak. Otak ini di antara otak haiwan dengan otak manusia sama aja. Betul. Ditimbang mungkin RM6 sekilo, RM7 sekilo. Itu yang dapat dimakan, dibuat masak kutu, kari dan sebagainya. Tapi akal dia tak boleh dibuat dimasak dan sebagainya. Akal itu sebagaimana yang ayat ini dibacakan sebagai penimbang tara di antara kita untuk membezakan dengan makhluk yang lain. Kerana uniknya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya rujuk, tuan-tuan pun boleh rujuk dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, yang menceritakan mengenai inna Allah Taala khalaqal khalqa. Allah menjadikan makhluk itu di atas salah satu durubin.
Di atas 3 wajah, 3 bentuk. Doraba ni pukulan, mana tiga persembahan lah, 3 bentuk. Yang pertama, dikata khalaqal bahaim. Allah menciptakan bahaim itu haiwan lah, binatang dan seumpama dengannya. Kemudian Allah letakkan kepada haiwan itu ialah asyahwat. Wala yarqubu fihi al-aqlu. Allah menciptakan makhluk yang bernama haiwan itu dan diletakkan rakiban, disusun di dalam ciptaan itu ialah syahwat. Wala yarqabu fihi al-aql. Maknanya haiwan tidak ada akal. Dia hanya ada nafsu semata-mata. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala disebut di sini ialah menjadikan malaikah wa raqiba fihimul al-aql. Iaitu malaikat dijadikan kemudian diletakkan akal semata-mata, tak ada syahwat, tak ada nafsu. Uniknya manusia, wa khalaqal insan wa raqiba fihi al-aqlu wasyahwatu. Ada akal, kemudian adanya syahwat, nafsu. Sebab tu insan, manusia, dia ada 2 musuh utama. Musuh dalaman yang dinamakan an-nafs, nafsu ataupun syahwat. Kemudian musuh luaran yang dinamakan iblis dan juga syaitan. So di keliling kita, di keliling hadari, saya, kru-kru dan semua ni, ada syaitan dan iblis yang sentiasa mengusik-ngusik. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Nak menguji kita lah. Dia usik, dia tengok, dia tu hey, macam sekarang kan. Dia tengok-tengoklah, tanyalah ustaz ni, dia mari bayangan, gede. Hai mata, pejamlah matamu. Itu luaran. Yang dalam pula, Allah, ustaz ni pula dengan hadari. Pedak betul lah. Aduh. Contoh. Mana dalaman ada musuh, luaran pun ada musuh. Sebab itu istimewanya kita, Allah letakkan nafsu dan juga syahwat. Tetapi apabila akal kita itu melebihi nafsu, maksudnya kita lebih hebat daripada para malaikat. Betul. Sebab malaikat tak ada nafsu. Dia hanya ada akal sahaja. Kalau kita tidak menggunakan akal dengan sebaik-baiknya, bagaimana yang kita nak bincang pada pagi ni, maka kita lebih teruk daripada haiwan. Sebab haiwan dia tidak ada akal. Dia hanya ada nafsu. Maka oleh kerana itu, insya-Allah mudah-mudahan kita rungkaikan pada hari ini dalam konteks fiqh mengenai peranan akal kita, sejauh mana pengguna akal kita dalam menentukan suatu hukum atau nak menggunakan akal semata-mata tanpa nak gunakan arahan Allah dan sebagainya. Insya-Allah kita akan rungkai sama-sama apa yang dapat kita rungkaikan pada pagi ini, insya-Allah. Baik, sebelum kita nak meraihkan soalan daripada para penonton, saya suka untuk tanyakan soalan ini sebagai soalan kedua, Ustaz. Sebab alang-alang Ustaz sebut tadi bagaimana sebenarnya penciptaan manusia itu sangat unik. Kita diberikan akal dan diberikan nafsu, dan diberikan syahwat nafsu lah. Nafsu. Bagaimana akal tu diberikan manusia dan jin tu dan diseru kepada keduanya seperti mana ayat yang saya bacakan tadi untuk beribadat kepada Allah. Macam mana akal itu wajib berpandukan wahyu, iaitu Al-Quran dan juga sunnah untuk memperoleh sesuatu hukum. Kalau kita boleh kecilkan skop perbincangan kita, Ustaz. Okey, baik. Apabila di sana dalam penetapan hukum, sebagai pengetahuan kita, mungkin di sana ustaz-ustaz kita pun dah ada kan, yang hebat-hebat, profesor, PhD sebagainya. Kita ni insan kerdil saja untuk berkongsi ilmu, kita katakan. Jadi apabila manusia dan jin itu adanya akal untuk dia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana akal ini ialah sebagai asas sebenarnya dalam satu kaedah yang kata al-aqlu manutun bit takalif. Maknanya taklif itu akan dibebankan kepada hambanya apabila hamba itu berakal. Manutun bit taklif. Mana akal itu seorang itu nak ditaklifkan. Contoh, aqimus salah. Sembahyanglah kamu. Allah kata sembahyang. Sembahyang itu untuk siapa? Maka ulama melakarkan sembahyang itu untuk aqilun wa baligh. Syarat kepada sembahyang itu dah bermula dengan aqilun, seorang yang berakal. Berakal. Maknanya kalau hadari belum berakal, kata akal tak sempurna lah, tak sempurna contohnya masa kecil. Tak wajib. Tak wajib lah. Pahala balik kepada ibu bapa. Sebab itu ibu bapa marah sangat kalau tak sembahyang ni. Betul. Sebab dia tak dapat pahala, dia malas dah. Anak pula malas pula, 2 kali malas. Pemalasan ni dipanggil. Pemalas satu. Kalau bahasa Arab, kalau ada alif nun tu maknanya 2. Pemalasan ni. 2 orang malas. Jadi dia marah anak dia ni supaya dia rajin. Satu. Nak ajar supaya anaknya itu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi akal itu tidak sempurna, maka taklif Allah tak akan kena. Sehingga dalam satu riwayat yang cukup masyhur, raf'ul qalam. Mana terakatnya qalam malaikat.
Mana malaikat tidak akan mencatat amalan seorang itu selagi dia kata anil majnun hatta yafiq, daripada orang gila sehingga orang itu yafiq ataupun orang itu masuk akal balik. Dia gila, maka dia tak kena taklif. Sebab tu orang gila dia lepas hukum dunia, dia lepas hukum akhirat pun dia lepas. Hukum dunia dia pergi bunuh orang tak ambil kes, mungkin dia masuk dalam penjara, ditahan dia kerana dia gila. Bukan sebab dia membunuh, sebab dia gila. Oleh kerana itu kalau kita tengok orang buat benda yang melanggar syariat Allah, gila lah orang ni. Ataupun melanggar yang duniawi, undang-undang ni gila juga. Dia tak masuk akal lah. Tak masuk akal lah. Benda yang tak masuk akal. Jadi setakat mana tu akal kita digunakan dalam hukum, dia akan berkaitan nanti dengan dalil hukum, iaitu kita sumber hukum ini ada dalil naqal dan juga akal. Akal zihin pemikiran kita. Naqal dipindahkan, naqala dipindahkan daripada Al-Quran dan juga hadis. InsyaAllah itu perbahasan juga kita akan bincangkan juga mana kita nak dahulukan di antara nakal, akal dan sebagainya, insya-Allah dalam keterbatasan masa yang ada, insya-Allah. Dan saya yakin juga lah Ustaz, dia ada adab dia juga dalam kita nak menggunakan akal tu. Tak boleh terus akal tu yang pertama Ustaz, kan dia ada beberapa step ataupun beberapa bila nak guna akal, bila nak guna akal tu, insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, sekejap lagi kita akan bedah lagi apa yang kita akan bincangkan topik kita hari ini, iaitu fiqh peranan akal dalam hukum. Sekarang ni kita ambil masa dulu untuk fikirkan sejenak apa yang dinyatakan oleh Ustaz tadi. Rehat seketika, kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak kira di mana sahaja anda berada, Alhamdulillah, terima kasih kerana terus menonton kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari dulu sehinggalah sekarang, kami teguh berdiri kerana sokongan dan juga tontonan anda semua. InsyaAllah mudah-mudahan ia berkekalan, terutamanya dalam menyebarkan kebaikan untuk semua, insya-Allah. Pagi ini fiqh, kita bicarakan fiqh peranan akal dalam hukum dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Berbaju uniform ataupun pakaian seragam tu, Allahu Akbar. Saya pula yang rasa tiba-tiba nervous pula tiba-tiba ni. Okey Ustaz, alang-alang kita bicarakan tentang topik kita, iaitu fiqh peranan akal dalam hukum ni. Ada soalan daripada Pak Suli Romli di Facebook kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan beliau, adakah sesuatu perkara baharu yang muncul dalam masyarakat tidak perlu kepada rujukan dari mereka yang arif, seperti pengambilan vaksin, dan ada yang mengikut logik akal? Ini pun masalah juga ni. Terus menggunakan akal bahawa sakit itu ataupun sihat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala juga, tanpa berikhtiar, yakni bagi mereka yang anti vaksin. Apatah lagi kita diseru untuk mengambil dos tambahan, dos yang ketiga, lagi seolah-olah menyusahkan. Mohon pencerahan Ustaz. Ini main guna akal je. Apa pula, bukankah ada cara yang lain katanya? Silakan Ustaz. Okey, baik, ini berkaitan dengan penggunaan akal. Ada benda yang kita boleh guna akal, ada benda yang terpaksa kita nakal. Jangan nakal lah, nakal. Nakal maksudnya kita ambil pindahan daripada syariah, daripada Al-Quran, daripada hadis dan sebagainya. Baik, jadi kita direct kepada mengenai vaksin. Vaksin itu satu ikhtiar yang telah disepakati oleh alim ulama kita untuk diberi suntikan kepada mereka yang selayaknya. Maka di sana fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli-ahlinya kalau kamu tak tahu. Maksud tak tahu sini bukan kita bodoh, maksudnya kamu belum pakar dalam bidang itu, maka biarlah pakar yang menentukannya. Kerana kalau kesilapan pada pakar itu dalam menetapkan fatwa atau sebagai muzakarah beliau, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan dia. Jadi kita sebenarnya, kenapa kita nak kelang-kelibut dengan kesalahan kesilapan orang lain? Sepatutnya apa yang telah disepakati oleh muzakarah dan sebagainya, dia telah mengambil nas. Dia yang sepakat muzakarah itu dalam mengistimbatkan suatu pandangan itu, dia berujuk kepada Al-Quran dan hadis.
Dia bukan menggunakan teori akal semata-mata. Tidak. Tak, dia akan merujuk di situ. Mana yang lebih aula didahulukan. Sebab penjagaan nyawa itu termasuk dalam panggil apa? Maqasid syariah al-khamsah. Ya. Iaitu tujuan syariat itu diadakan. Yang pertama iaitu mengenai hifzul din, jaga agama. Kemudian jaga hafzul akal yang kita dah bincang ni, iaitu menjaga akal sebahagian daripada maqasid syariah. Ya. Kemudian jaga nasab, jaga keturunan, haramnya berzina tadi. Kemudian hizbul mal, jaga harta, dilarang kita mencuri. Ada 5 di sana. Ada satu lagi ialah jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, nasab, jaga harta dan juga jaga akal. So dalam bab ini kenapa kita dahulukan, maksudnya waxing itu kenapa perlu di waxingkan? Kerana sebagai ikhtiari. Ikhtiar maknanya sebagai jalan usaha. Jalan usaha untuk kita menjadi sihat. Kalau kita berlaku juga lepas waxing itu berlaku kematian dan sebagainya, maka itu memang ketetapan dia dah. Mungkin Hadori Allah telah catatkan di Lauhul Mahfuz, Hadori akan meninggal disebabkan berkahwin 2. Maksudnya dia kahwin 2, kena lesu batu, mati. Mungkin kita tak tahu. Kita tak tahu yang itu kita tak tahu. Sebab itu ketetapan daripada ilahi. Seram sangat Ustaz. Agak-agak. Jadi oleh kerana itu jangan kahwin 2. Contohlah kan. Maksudnya ketetapan telah ada. Kemudian datang pula booster kan, tambahan, suntikan tambahan dan sebagainya. Ini agak menyusahkan kita rasa. Tetapi selagi di sana ada ahli-ahli dia yang sepakat menyatakan dia adalah satu keperluan. Dan diingatkan saya ingatkan kepada semua, kepada pihak berkuasa kesihatan, kepada kuasa agama. Mereka adalah menggembelin tenaga dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada hidden agenda yang boleh menyebabkan orang keraguan. Maksudnya inilah yang sebenar yang telah kita sepakati daripada kesihatan, kerana adanya datangnya jenis Delta, adanya Lambda yang baru pula Omicron, bagai-bagai yang datang itu boleh menyebabkan kematian. Dan hifzul nafsu ini adalah satu benda yang wajib dijaga. Sebab itu kita tengok walaupun SOP yang ada dengan pakaian macam ni, dengan penjarakan sembahyang dan sebagainya, kita rasa apa benda ni kan. Tapi selagi di sana ada pakar-pakar bahagian masing-masing menyatakan kebenaran, menyatakan keharusan hukum hakamnya, maka kita sebagai orang yang marhin atau keadaan biasa yang tidak alim dalam bahagian dia, maka kita wajib taat. Adakah maksudnya Ustaz, setiap kali keputusan itu nak dibuat, dia sebenarnya telah ada kajian, penyelidikan sebelum ada musyawarah dalam kalangan cendekiawan? Ya. Dia memerlukan, di sini kombinasi di antara an-naqli wal-aqli. Contoh ini kita nak ambil mana nak dahulukan sebagai contoh. Ini kita buat satu analogi. Ahmad seorang pelajar agama macam Hadori, seorang pelajar agama. Dia pergi belajar luar negara sebagai contoh. Ketika itu dalam negeri berkenaan, dalam negara berkenaan terkena penyakit taun ataupun kolera sebagai contoh. Maka ketika dia sedang minum, tengok TV macam ni, lebih kurang tengok berita, dia katakan negeri Pasir Berengung ini telah datangi dengan penyakit kolera disebabkan oleh lalat yang bawa bakteria. Tengah-tengah dia tengah minum teh, ngeteh ni, tiba-tiba lalat plup jatuh dalam air yang dia minum. Maka sebagai seorang pelajar agama, dia teringat kepada sabda Nabi SAW, Zubab. Apabila jatuh dalam ma'i ahadukum, bila jatuhnya lalat dan gelas seorang kamu, hendaklah kamu tenggelamkan dia. Kerana di sebelah salah satu sayapnya ada madu, sebenarnya racun. So bila tenggelam, racun dan madu dia akan bersatu. Bersatu maka dia akan jadi netral. Dia tak jadi beracun dan sebagainya. Pada ketika itu hadis. Kemudian amaran daripada negeri berkenaan tidak membenarkan untuk makan apa jua makanan yang ada padanya lalat jatuh. So di sana dia Ahmad nak menggunakan Hadori, nak menggunakan teori akal ataupun nakal. Macam mana tu Ustaz? Dalam situasi itu nak guna yang mana satu? Itulah ramai juga yang tanya di luar tu. Nak suruh dia tanya-tanya ke ataupun kita nak jawab terus? Ustaz jawablah terus. Okey, baik. Dalam suasana berkenaan, pada asalnya Nabi SAW menyatakan di sebelah kanan ataupun kiri itu ada madu dan ada racun. Penawar dan racun kan? Itu dalam keadaan suasana biasa.
Lalat biasa, lalat yang tidak kolera, lalat yang belum virus corona. Itu keadaan yang biasa. Yang biasa. Tapi akal pada ketika itu, kajian menyatakan kolera, taun, virus sedang melanda sekarang. So, di sebelah sayap itu mungkin kedua-dua belah sayap yang sepatutnya ada madu tadi telah diracuni oleh kolera, taun, wabak dan sebagainya. Maka ketika itu, kita dahulukan akal untuk menyelamatkan nyawa. Baik. Maka jangan minumlah air itu walaupun kita pun buang. Buang itu bukan membazir. Macam apa hadari sekarang sembahyang. Kita lah semua sekali kita sembahyang dan tutup mulut. Betul. Bertutup mulut. Ini larangan daripada Nabi SAW. Melalui kalam mulia Nabi SAW. Nahan Nabi SAW. An yaqdiya rajul fahu inda salah. Nabi SAW melarang umatnya menutup mulut. Fahu. Ketika solat. Tak boleh tutup mulut. Sebab apa? Mungkin dia tak tahu apa yang dia baca. Mungkin tak nampak pergerakan dan sebagainya. Ada masalah dan sebagainya. Maka bertembung dalam keadaan sekarang, penularan katanya KKM ataupun yang bahagian kedoktoran kesihatan lah. Yeah. Wabak kajian ini penyelidikan menyatakan jarak ini boleh menyebabkan penularan melalui udara dan sakit akan bertambah, menyebabkan kematian yang lebih ramai. Bila orang mati, siapa nak dokong agama? Betul. Sebab tu kata, kenapa tak boleh ikut SOP? Kita ikut SOP, tak apa. Walaupun berbarengan, minta maaf lah, masyarakat ini kena terima. Yeah. Kenapa di setengah tempat, tengok bola sebagai contoh, ramai berbondong-bondong manusia, tak ada sekatan ke? Kenapa masjid disekat begitu? Tak apa, orang nak sekat ke masjid, kita pergi dalam keadaan penjarakan, dalam keadaan kita tak ramai ke masjid, tak ada masalah. Apa pahala tu kalau kamu duduk di rumah sepanjang 2 tahun yang lepas kita tak boleh pergi, pahala tu masuk dalam akaun kita. Kenapa nak tunjuk rajin sangat? Sekarang pun, bila buka ni, bila ada tazkirah, apa Jumaat ada tazkirah. 12.30 tazkirah, ada 2 orang. Itu pun AJK je? Itu pun hang kebun dengan hang Bilal ke apa. Masuk 12.45 adalah 5 orang. Masuk keluar 5.5 minit lagi nak Jumaat, barulah nampak ada keramaian sedikit. Barang perlu diingat di luar sana, di dalam sini. Siapa yang datang akhir, orang tua dulu kata siapa datang awal dapat unta, siapa datang kemudian dapat telur. Kata sekarang saya rujuk-rujuk balik, rupanya itu hadis Nabi SAW. Kita ingat orang tua kita main-main je dulu. Rupa-rupanya itulah orang tua kita, walaupun dia tak belajar tinggi, tapi dia ambil faham dia. Dia tak rujuk kitab, tapi dia ambil faham dia. Maka sesiapa yang mari paling lambat sekali ialah sebelum khatib naik mimbar. Siapa yang datang selepas khatib naik mimbar, tiada pahalanya untuk dengar khutbah. Baik. Sebab mereka telah tutup buku catatan kebaikan kita, mereka sedang melihat hadari sedang berkhutbah. Allahu Akbar. Jadi nak mari lambat sehingga khatib jangan baca khutbah lagi. Kalau nak juga pegang khatib, WhatsApp khatib, "Tik, mari lambat sikit, naik lambat sikit, aku lambat." Panggil tik je. Panggil tik lah. Kawan rapat gini kan, macam gini. Okey. Tu kaedah dia lah. Baik. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Satu penerangan dan satu contoh yang baik untuk kita sama-sama fikirkan sejenak. Memang betul, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, sekarang ni Ustaz, kita ada pemanggil di talian, iaitu orang rawang kita, Kak Yat. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam, Da'i Hadari. Ya, Puan Nurhayati kita, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Da'i dan Ustaz sihat Alhamdulillah sihat. Kak Yat, apa nak ditanyakan tu? Nanti 3 soalannya, Da'i. Allahu Akbar. Boleh. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa yang Kak Yat perhatikan tentang bila Ustaz sebut tentang nafsu tadi, kebanyakan kita suka membuat fitnah terhadap dengan menggunakan alasan dengan menggunakan nama Rasulullah. Seperti macam kita kata menghina Nabi. Bolehlah dulu Nabi makan pakai tangan, jari sebab dulu Nabi pakai makan roti. Dan ada juga yang kata bolehlah simpan janggut sebab dulu tak ada mesin cukur janggut. Itu yang kita rasa yang benda ni banyak salahnya Ustaz. Soalan Kak Yat lagi satu Ustaz. Bagaimana untuk kita memahami tentang penentuan sesuatu hukum berdasarkan uruf hukum setempat? Dan bolehkah, adakah, bagaimana pandangan Ustaz juga tentang mereka yang menolak hukum mazhab sekadar mengikut Al-Quran dan Sunnah sahaja? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 soalan ni sebenarnya ramai juga yang tanyakan Ustaz. Memang pertanyaan ni sentiasa berlegar dalam kalangan masyarakat. Yang pertama, ada yang suka fitnah Rasulullah. Katanya zaman sekarang tak boleh, zaman Rasulullah dulu lain katanya. Baik, kemudian yang kedua,
Macam mana kita nak faham uruf penentuan hukum untuk setempat, sebab kadang tu satu tempat berbeza, tempat yang ni pula berbeza. Ya. Seterusnya ada yang menolak mazhab, katanya Al-Quran dan Sunnah ada, ikut itu je dah lah. Silakan Ustaz. Okey, soalan yang cukup cantik daripada Kak Yak Rawang. Menguji minda kita pada pagi ini untuk menerobos. Ya, saya ambil soalan yang ketiga dulu iaitu berkaitan dengan mazhab. Okey. Quran ada kan? Ya. Hadis pun ada. Okey, pagi ni kita akan guna teori akal. Kita guna teori akal. Hadori ada pakai kereta. Ada? Pakai minyak kereta apa? Pakai apa minyak? Pakai minyak, kadang hijau, kadang kuning. Hijau ataupun kuning. Hadori pergi beli situ sendiri ke ataupun Hadori pergi ke dasar laut ambil minyak awak naik? Tak larat Ustaz kalau nak pergi ambil sendiri kat laut tu. Mana kalau Hadori pergi ambil kat laut sedut kemudian bancuh dengan air penawar dan sebagainya. Tapi dulu baru keluarlah ron sekian-sekian kuning ataupun hijau kelabu ataupun merah dan sebagainya. Mana benda tu Hadori ambil yang dah ada, yang sedia ada lah. Mana yang lebih senang? Pergi dekat stesen minyak, macam mana? Mana yang lebih berakal? Nak pakai akal ni. Mana yang lebih berakal? Nak pergi sedut dalam lombong ke? Banyak kerja lain lagi nak buat, Ustaz. Satu, itu kita guna analogi. Yang kedua, kat rumah ada pipe kan? Betul. Buka air kat rumah ke atau pergi naik kepada tangki? Pipe, Ustaz. Mana awak orang yang berakal, masih siuman. Maknanya orang yang tak nak pakai yang mazhab dah ada ni kurang siuman. Bukan gila kurang sium. Dia tak apa nak cium bau tu. Dia macam ni lah. Kaedah teori tadi, minyak di dasar lautan dia ada, memang ada. Purenya begitu. Ya. Dia nak menjadikan minyak kuning, biru, hijau, kelabu, dia melalui proses yang lama dan orang yang pakar sahaja yang tahu proses. Yang melakukan proses. Maka Quran, hadis itu sumbernya. Maka nak proses menjadikan hukum, nak sembahyang macam mana, bentuk sembahyang, nak tengok Nabi sembahyang SAW. Ini melalui para sahabat. Termasuklah solat ketika wabak. Ya, turun kepada tabi'in, turun kepada akhir sekali mazhab mujtahid. Empat-empat mazhab ini adalah ahli mujtahid. Dia boleh berijtihad dalam untuk mengeluarkan satu-satu hukum. Ya. Jadi dia dah ada dah. Kopi semua dah ada, dah recah dah ada. Pergi kat kedai, kopi songkok satu, senang, bancuh, boleh minum. Tak perlulah nak cari songkok buruk. Tak perlulah nak pergi masak air. Tak perlu banyak benda yang bukan kata waste the time dah. Bukan waste time. Bukan. Maksudnya satu kesukaran. Jadi mazhab yang dah ada itu, petik je lah. Mana kamu yang suka, tapi kamu kena belajarlah ABC mazhab Maliki. Ada asasnya. Ada asasnya. Itu kaedah dia. Jadi orang yang tak nak pakai mazhab, sebenarnya dia tak nak pakai akal yang sempurna. Guna akal yang sempurna. Itu kemudahan yang telah diberikan dalam agama untuk pilih mazhab. Bukan kita kepada mazhab Syafi'i, tidak. Ya. Di Malaysia ini umumnya berpegang dengan mazhab Syafi'i. Maka kita kena pegang. Sebab apa? Sebab kita tak nak menimbulkan fitnah dalam agama. Contoh, Hadori orang belajar 4 mazhab. Ya. Semua mazhab dia belajar. Hukum kahwin dua, hukum apa gini, dia tahu. Contoh dia. Alam Ismail pun dia ikut 4 mazhab. Sebagai contoh. Ya. Tiba-tiba dia turun kereta, dia dijemput untuk menjadi khatib, imam dan sebagainya. Maka dia pun turun kereta, bawa isteri tercintanya 2 orang, kiri dan juga kanan. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Tiba-tiba jemaah tengok. Oh, dia tadi bawa isteri bagus, pegang tangan isteri. Dia pun naik sembahyang jadi imam. Allahu Akbar. Orang yang tadi yang tak faham 4 mazhab dalam mazhab Syafi'i di Malaysia, umumnya di Malaysia ini ialah mazhab Syafi'i bersentuh dengan isteri batal. Betul. Tiba-tiba Hadari buat satu pandangan baru, dia kata kaum muda, mungkin ini pahaman mana mari daripada planet Pluto mana entah. Kenapa tak perbaharui wuduk katanya? Bukan itu satu fitnah. Boleh, sebenarnya saya boleh beramal sebab saya belajar juga, tetapi tak boleh kita nak expose kepada masyarakat kecuali setelah diisytiharkan oleh pemerintah. Bila pemerintah telah isytihar, maka kita boleh beramal. Kita boleh beramal dengan apa yang diperintahkan. Contohnya ialah zakat. Zakat menggunakan wang ringgit, bukan menggunakan beras. Asy-Syafi'i menggunakan beras. Tapi masa untuk menggunakan beras itu begitu lama. Yeah. Saya jual, saya beli, imam saya beli. Ini okey. Inilah zakat fitrah saya, pertanyaan kepada Allah Taala bagi kat imam. Imam pun terima, barakallahu fi, habis.
Mam, saya beli balik satu gantan tadi, beli balik RM7, beli, bayar balik. So duduk main tolak. Isteri ada 4, anak ada 21. Cuba bayangkan satu orang yang nak bayar zakat, berapa lama masa dia. So di belakang sampai maghrib baru tak habis. Allah. So pendekatan ulama kita muzakarah bincang-bincang. Mempermudahkan. Inilah wang bagi menggantikan berah fitrah yang wajib atas diriku dan tanggunganku sebanyak RM1,000 pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Baik. Kalau diisytiharkan dia tidak menjadi masalah atau fitnah. Maksudnya telah diperhalusi oleh para ulama dalam mazhab itu sendiri. Jadi bila Malaysia pilih Asy-Syafi'i, maka kita ikutlah Asy-Syafi'i. Yang lain itu kita belajar sebagai mungkin ada suatu ketika kita perlu kepada mazhab berkenaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada 2 lagi soalan. Ada 2 lagi soalan, iaitu yang pertama, ada kebanyakannya suka fitnah Nabi, dan yang kedua, macam mana nak faham penentuan hukum uruf atau hukum setempat. Tapi kejap lagi Ustaz ya. Ya, insya-Allah. Kalau anda nak tahu apakah jawapannya, kita akan bersama dengan Ustaz sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ke selatan, dari timur ke barat. Tak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat semua, ahli keluarga kita yang berada di Sabah, Sarawak serta yang berada di luar negara, termasuklah sahabat handai di Singapura, Indonesia dan juga Brunei yang turut menonton kita pada pagi ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pagi ini para penonton sekalian, kita bicarakan tentang fiqh, peranan akal dalam hukum, yang mana kita bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Ada yang tanyakan saya ni macam mana nak ditanyakan soalan. Senang sahaja tuan-tuan puan-puan. Anda boleh hubungi kami macam Kak Iyad tadi tu di talian 1-800-88-1677 ataupun boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah, insya-Allah sama-sama kita akan alukan soalan daripada anda tu. Cumanya Ustaz, Kak Iyad tadi ada lagi 2 soalan yang beliau tanyakan, iaitu kebanyakannya suka fitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya zaman dulu, zaman Rasulullah dulu ada jamban janggut, sekarang ni tak relevan dah katanya. Kemudian yang kedua, macam mana nak faham penentuan hukum sesuatu tempat itu sendiri? Silakan. Okey. Ambil yang kedua sebelum yang pertama lah, yang tengah tu. Penentuan hukum. Dalam kaedah usulul fiqh ataupun qawaid al-fiqhiyah, dia sebut itu al-adah muhkamatun. Adat suatu tempat itu sebagai penghukum. Contohnya di Malaysia, Pak kita ni, adat di kita ni ialah memakai kopiah. Ya. Memakai kopiah, adat tempat kita adalah satu benda yang baik. Maka hukum di Malaysia, siapa yang pakai kopiah, orang akan nampak baik. Automatically. Kopiah, pakai songkok. Kemudian Pak kita kalau pakai cap, orang nampak macam tak baik, macam budak nakal. Sebagai contoh. Tak ada keperluan. Kerana itu pakaian dahulunya ialah dalam kitab lama dipanggil cipiau dan tali leher. Cipiau ialah topi macam bareta tu yang ada sudu apa ke depan kan. Ada punya penutup depan tu. Asal kejadiannya ialah pada kulit babi dan kulit anjing. Asalnya. Maka daripada situ orang tua-tua kita dan kitab-kitab Jawi lama tidak membenarkan makannya kerana tasyabuh biqaumin fahuwa minhum. Itu kaedah dia. Tapi bila sekarang ada keperluan, kita katalah yang keluar nak pergi ke kebun atau yang bergoloh dan sebagainya, ada keperluan untuk tutup daripada silau, maka dia ada keperluan. Kebetulan pula pakaian itu dipakai oleh orang lain, tak apa, macam kita pakai bentolun. Kebetulan pula Yahudi pun pakai bentolun. Maka kita tidak tiru dia. Baik itu pakaian kita. Maksudnya itu pun dia ada teori akal juga di situ. Jangan kita kata kesemuanya tiru semata-mata, tak. Jadi dalam penetapan hukum satu tempat itu sebagai hukum, itulah kaedah yang dipakai. Mana di situ nampaknya boleh dan baik, maka dibenarkan. Di Sabah, orang Sabah, saya duduk di Sandakan dulu, dalam operasi Pasir Sabah, orang sana dia masak ikan buntal. Ikan buntal tu? Ikan buntal kita tak boleh makan. Ya. Sebab dia beracun. Yang tak boleh makan itu sebab racun. Begitu juga dengan binatang yang dinamakan, yang duduk berdua-duaan sentiasa. Apa panggil apa?
Ada yang tahu dia jalan seiring yang tepi laut. Belangkas? Yes. Orang jadikan falsafah hidup tu. Oh, hidup engkau ni macam belangkas. Belangkas itu kalau tak pandai buat, dia akan meracun. Okey. Dia kena bakar, tempat ekor dia buang racun dan sebagainya. Maka di Mersing, Johor, selalu orang masak lemak cili api dan sebagainya, telur-telur belangkas ini. Tapi kita di sebelah timur tak makan. Mana di sebab itu, dia pandai mengolah dia daripada racun, dibuang dan sebagainya, maka dijadikan makanan, maka keharusan di situ. Adat di tempat itu. Begitu juga dengan ikan buntal di Sabah. Dia buat, dia buang, bisa. Dia pandai. Dia pandai, dia buat dan dia makan. Bahkan sedap. Dia tidak menjadi racun. Sebab dia situ yang tidak dibenarkan kerana beracun. Maka adat di suatu tempat itu adalah menjadi penghukum. Mana di situ boleh dimakan, di sini tak boleh dimakan sebagai contoh. Kecuali ada nas. Ingat baik-baik. Kecuali ada nas yang nyata daripada Al-Quran, daripada hadis, ciri-ciri burung helang yang jenis cengkam, berparuh dan sebagainya tidak dimakan. Maka di mana sahaja pun tak boleh makan lah. Kecuali yang tak ada nas yang keharusan. Umumnya tuhur ma'ahu, air di laut ini ialah bersih. Kemudian halal dia punya kehidupan di laut kesemuanya, termasuk orang panggil kuda laut, ada babi laut badak benar semua binatang di laut tu adalah halal kecuali ada racun dan sebagainya. Tapi bila dia buang racun dan sebagainya, maka dia telah dibenarkan. Jadi adat menjadi hukum. Soalan yang pertama pulanya ialah berkaitan dengan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah Rasulullah. Memfitnah. Ayalah dulu Nabi makan roti kan. Jadi Nabi makan 3 jari. Okey. Ini akal, kita nak guna akal ni. Dalil dah ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari. Salah satu usubai. 3 jari. Okey. 3 jari Nabi makan. Betul? Nabi makan roti. Masuk 3 jari, ulama menyatakan 3 jari itu dalam erti kata Nabi makan tidak gopoh. Kalau roti Nabi makan dengan 5 jari, terlalu gopoh. Kalau kita makan nasi menggunakan 3 jari, tak masuk mulut. Itu menggunakan akal. Maknanya makan itu jangan gelojoh. Maksudnya mengikut kesesuaian. Kesesuaian. Maka dia makan dengan tangan dia, maka itu tangan itu sunni. Kaedah memegang itu kena ambil akal balik, susun atur balik. Takkanlah kita nak makan nasi susah tu nak pegang 3 jari, pegang nasi 3 jari nak makan apa? Maka ketika ini teori akal itu kita guna pakai, di sebalik ini kalau pegang mazhab ni, ini ulama yang telah kaji benda ni, maka ambil itu dengan berhati-hati. Kalau makan nasi menggunakan 5 jari, jangan kamu rauk sampai segenggam. Faham? Itu gelojoh. At-ta'ajjul minasyaitan wa ta'anni minallah. Gelojoh itu daripada syaitan, berhati-hati, jimat cermat itu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang sebenarnya Nabi ajar. Kemudian dia kata menjilat jari. Kotor. Saya pernah ada semakan satu. Kita ambil makan kita. Sebab itu bila kita ambil ramah macam ni memang kotor lah. Tapi kalau kita ambil dengan 5 jari, dengan tertib 3 jari kalau roti, ada. Kalau kita jilat pun bukan juluk, jilat lain. Jilat sikit saja. Juluk ke dalam itu juluk. Juluk itu yang kita rasa macam menggelikan dah. Tapi kalau jilat, lalu sebab ada sisa-sisa di sini. Lepas tu tak perlulah sampai bunyi kan. Kadang tu kecak bunyinya. Kan kaedah pula kalau nak jilat, ambil tangan ni macam kita nak jungkir gigi. Ambil tangan sebelah tutup. Itu kaedahnya. Bukan tepuk kawan. Tak boleh. Tak bunyi. Itu maknanya akal kita kena guna pada masa ni. Jangan kita hina kata Rasulullah dulu sebab tu dia janggut dia panjang, sebab gunting. Kadang tu ada pula cakap tengah duk cak nampak gelojoh tu, ini sunnah ni katanya. sebab gelojoh tu orang marah sebab gelojoh. Macam bersugi juga. Bersugi tengah lepas ambil wuduk adalah sunnah. Nak sembahyang juga adalah sunnah. Ketika nak sembahyang. Tapi barang perlu diingat, bersugi ketika nak dalam saf itu mesti berhati-hati. Takut nanti kita sugi darah ada di kayu sugi. Lalu kita pun letak dalam poket kita dengan penuh kesunahannya, letak di sini. Kita pun Allah Akbar. Sembahyang kita tak sah. Sebab walaupun darah. kita sunnah sebab darah. Darah telah berpindah kepada pakaian, kepada badan, tak sah. Nabi suruh bersugi juga, tapi tutup. Tak isyarat bersugi macam isyarat ludah lah kalau mimpi ngeri ketika tidur. Ludah lah, bangkitlah dengan isyarat meludah. Isyarat saja. Minta maaf lah, saya buka sekejap. Bukannya
Mampuslah bini kita tidur sebelah. Minta maaf, bahasa kasar sikit. Maksudnya, jangan dibuat macam tu. Buat dia tak guna teori akal. Maksudnya, isyarat meludah. Maka bersugi juga sama, terpaksa kena tunjuk. Gini, perlahannya, tengok dulu kayu sugi. Baik. Sebab kalau kita buat dengan kasar, tak. Imam dah ada depan, kita duduk belakang imam. Pak, tiba-tiba merecik daging kambing yang 3 hari lepas. Tu, imam kata, benda pula sejuk-sejuk, benda. Imam wagan tu kan. Tarik, ya Allah, dia kata Allah, bau kambing 3 hari lepas. Kalau makan sekali tak apa. Contoh. Sebab itu dalam kita menerusi sunnah ini, jangan kita semata-mata kita kata ini sunnah sebab Nabi buat dulu sebab tak ada pisau, janggut kena panjang. Bukan. Nabi orang yang paling handsome, paling kemat. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi akan ikut. Nabi trim tahu. Dia gam, dia trim. Pedang dia sekali rak kepala orang, ini kan janggut. Maka ingat di luar sana siapa jua, jangan sekali-kali menghina sunnah. Kalau kita kata tak mampu nak buat, tak mampu. Bagi tahu sunnah itu bagus. Baik. Jangan kita nak petikau, nak kata kalau kita ni tak cantik, tak handsome. No. Kamu tak boleh buat. Saya minta maaf, saya tak mampu lagi untuk buat sunnah Nabi SAW. Apa dia sunnah dia? Saya nak kahwin 2, isteri tak bagi. Tak apa. Maknanya kamu tak mampu lagi nak buat itu sebab setakat ini tidak ada farmasi yang jual ubat berani. Ubat berani orang tak jual. Wallahu alam. Jadi 3 persoalan Kak Ayat tu rasa dah terjawab. Mudah-mudahan Kak Ayat puas hati ya. Jangan tak telefon pula lain kali. Telefon lagi insya-Allah. Itulah Kak Ayat bila dengar yang bab poligami tu lain macam dah Kak Ayat kat rumah tu. Bergeliat Okey Ustaz, banyak lagi kita akan sembang-sembangkan tentang topik kita hari ini insya-Allah. Baiklah kepada anda semua terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar lagi. Para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza dan juga ahli panel kita yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman dan juga berkongsi ilmu dengan anda semua. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bicarakan fiqh peranan akal dalam hukum. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim, Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Baiklah Ustaz, kita ada pemanggil talian ketika ini. Ini daripada Pekan Pahang ni, Haji Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Niki. Saya betul, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah lama nak balik Pahang sebab teringin betul nak makan patin temerloh tu. Ya, bandar ikan patin Temerloh ya. Iya betul. Okey, silakan dengan soalan Haji. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz dah sebut tadi ya, perasaan nak kahwin 2 tapi tak berani ya. Farmasi pun tak jual ubat berani ya. Ustaz ya. Soalan saya begini Ustaz. Biasanya emosi ataupun perasaan dengan pemikiran ataupun intelektual ini yang dikatakan sebagai akal ini. Perang antara dua ni Ustaz, biasanya emosi, perasaan itulah yang menang. Jarang intelektual ni atau pemikiran, akal pemikiran yang waras ni menang. Jadi soalan saya, sebenarnya biasanya orang tua dulu ada sebut ya, tepuk dada tanya selera. Tapi tak boleh tu Ustaz, bahaya. Tepuk dada kena tanya iman. Kena tanya akal. Itu baru betul Ustaz ya. Jadi soalan saya, apakah kita ni perlu akal kita, perasaan kita dipandu oleh akal pemikiran ataupun akal pemikiran itu dipandu oleh perasaan itu tadi. Apakah perlu kedua-duanya ataupun hanya perasaan saja yang dipandu oleh akal supaya tidak terpesong dari jalan Allah Subhanahu wa taala ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak mendalam tu. Tapi saya suka. Sebab apa? Haji Omar memberi satu
Silah satu perkara, satu image yang mana kita sendiri sentiasa alaminya, iaitu antara emosi dan akal. Selalunya emosi yang akan menang. Selalu kita akan ikut rasa marah kita, rasa geram kita, dendam kita. Jadi tepuk dada, tanya iman, itu yang sepatutnya. Cumanya akal berpandukan emosi ataupun apa yang kita sepatutnya jadikan bench ataupun sebagai panduan. Okey, terima kasih Tuan Haji Umar. Suara ni, suara karaoke ni. Karaoke kuat suaranya. Suara sedap. Merdu, gemersik, ada semua lah dekat dia kan. Haji Umar. Umar. Moga-moga seluruh ahli keluarga sihat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pemanggil tegar kita yang sentiasa mengembangkan ilmu. Itu salah satu cara dia lah. Cara Tuan Haji Umar, Kak Ayat dan lain-lain lah pemanggil. Ilmu, ya? Kongsikan ilmu dengan persoalan. Sebab salah satu jalan untuk dapat ilmu ialah dengan bertanya. Betul. Itu yang paling dekat dengan guru kita, dengan bertanya. Itu kaedah dia. Sebenarnya kadang-kadang yang tanya tu dia dah tahu secara kecil-kecilan tu dia tahulah. Cuba dia nak kongsi dengan kawan-kawan. Nak kongsi dalam jutaan yang menonton, maka dia akan dapat saham. Itu kebijaksanaan dia menggunakan akal. Alhamdulillah. Dia menggunakan, tidak mengikut perasaan ataupun naluri dalaman nafsu tadi. Nafsu kata, Haji Umar, dah lah kau yang pemanggil tega, cukuplah. Kau tiap-tiap hari kau manggil. Itu nafsu. Tuan Haji Umar, itu nafsu. Tetapi akal dia yang sempurna kata, aku nak juga untuk menjadi pendakwah. Aku nak jadi pengkola. Saya guna panggil itu pengkola, pemanggil. Pengkola setia ni. Aku nak juga. Maka ketika ini balik kepada soalan yang ditanya ni. Ini kembali kepada soalan yang ditanya. Di antara nafsu kita ataupun emosi kita dengan akal. Maka mana dulu? Kita kena dahulukan akal. Sebab kalau kita dahulukan emosi, nafsu, maka kita sama lebih teruk daripada haiwan. Akal yang matang lah. Akal yang sempurna lah. Sebab tu al-aqlu salim fi jismi salim itu sempurnanya akal itu. Nak menyempurnakan akal, maka akal itu didahulukan daripada nafsu. Nafsu ni annan nafsala ammaratun bisu. Nafsu kita ni Allah dah kata dia akan ajak kamu ke arah keburukan. Memang sifat nafsu, emosi ni nafsu daripada emosi daripada nafsu kita lah. Nafsu itu sentiasa ajak ke arah keburukan. Allah dah bagi tahu dah. Jadi apa masalah? Allah bagi tahu, hei nafsu yang ada pada diri kamu. Mana nafsu tu? Nafsu makan banyak, tidur banyak, nafsu syahwat, nafsu khianat. Itu nafsu. Nafsu sentiasa ajak ke arah keburukan. Sebab tu kalau kita belajar dari segi tasawuf, ilmu, tariqah dan sebagainya, nafsu tu ada tingkatan dia. Mungkin dalam ketebasan masa ni mungkin kita tak nak hurai banyak. Ada nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bermula dengan nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang tidak ada kejahatan. Dia ada nafsu lawama, ada mulhama, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, kamilah. Itu tingkatan umumnya nafsu manusia. Mana kita ni paling-paling kurang kena berada pada tahap mutmainnah. Kerana ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah panggil wahai nafsu yang tenang. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Irji'i. Nafsu ini yang dipanggil. Sebab kalau kita ada lawamah, mulhamah, ini lawamah. Kalau ammarah ni bukan marah. Ammarah ini nafsu keseluruhannya jahat. Yang tak kenal Allah, syirik kepada Allah. Ini 100% jahat. Ammarah ini 100% jahat. Yang kedua dia ada lawamah. Lawamah ini dia ada 40% baik, 60 jahat. 60 jahat, 40 baik. Kemudian pergi lawamah, mulhamah. Kita mula ada ilham. Kau jangan buat benda tu. Ada dah kebaikan 60, tinggal lagi keburukan je 40. So, ketika ini kita mudah untuk membuang benda-benda dengki ke orang. Kenapa aku nak dengki ke orang? Itu harta dia, biarlah. Kita cepat-cepat. Allah akan datangkan ilham. Tapi bila pergi mutmainnah, kita dah baik dah. Mana ini lebih kurang 90 ke atas persen adalah baik. Tinggal kesaki baki ini yang tidak menjuruskan ke neraka. Sebab Allah dah panggil dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Tenang itu apabila dia zikrullah, ingat Allah, kenal Allah, dia akan tenang. Orang yang tak kenal Allah, dia tak akan tenang. Sebab ketenangan itu datang daripada dia, pemilik, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita jangan cuba untuk menawan hati manusia, tapi kita menawan Allah. Allah yang tawan hati manusia. Bukan memuaskan hati manusia. Tak, Allah. Sebab ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikkan hati. Hari ini mungkin Hadari suka kat ustaz ni. Mungkin suatu hari nanti dia akan tak suka. Sebab tu Allah kadarlah kamu bila kamu berkawan. Jangan lebih. Kalau nanti suatu hari nanti kawan kamu, kekasih kamu akan jadi musuh kamu. Jangan dengan musuh kamu berlebihan, takut suatu hari nanti musuh kamu akan jadi kekasih kamu. Bersederhanalah dalam segala sesuatu, Nabi pesan.
Itu hebatnya pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Jadi dalam persoalan tadi, mana nak dahulukan? Pasti kena dahulukan akal. Sebab akal itu menghampiri kepada nakal. Nafsu amarah. Maka akal yang sempurna. Nafsu kita perlu. Dalam soalan tadi, kita perlu nafsu. Perlu. Nabi ada nafsu. Nabi ada nafsu makan, nafsu berkahwin. Sebab Nabi kita berkahwin macam biasa. Bahkan lebih ramai daripada kita. Allah beri kelebihan khususiat kepada Nabi. Sebab orang kata, semua sunnah Nabi kita kena buat. Tak. Tidak semua sunnah Nabi kita boleh buat. Sebab ada khususiat untuk Nabi kahwin lebih daripada 4. Itu khususiat. Kita tak boleh. Kita 4 pun boleh tapi tak mampu boleh. Boleh tapi tak mampu boleh. Bukan tak berani tapi ketakutan melebihi keberanian. Kita orang lelaki yang kata penakut. Malu kat orang. Wah, apa takut? Bukan, saya tak takut. Tetapi keberanian saya belum mengatasi ketakutan. Itu sebenarnya. Kaedah dia. Teori dia kena pakai. Kena pakai. Kena pakai ni juga. Kena bijak. Nak tawan hati suami, nak tawan hati isteri, dia kena ada akal. Ketika dia guna akal. Betul. Kadang-kadang nakal itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala Quran hadis, dia bagi secara umum. Tapi akal manusia itu sebab tu Allah kata, tanyalah. Sebab tu kata, dalam Quran ni ada semua. Ada semua. Nak buat roti canai ada, nak buat apa. Semua ada dalam Quran. Fas'alu ahla zikr. Tanyalah ahli dia. Kena buat roti canai. Kau tanya ustaz. Ustaz kata roti canai bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Alhamdulillah. Maka jadi roti canai. Kandung tak ada, apa tak ada, mana nak jadi? Tanyalah ahlinya. Barulah kau tahu jawapannya. Maka dalam Quran semua ada. Itu kata jumlah. Senang. Maka dalam bab akal didahulukan. Nafsu itu kita runtun. Nafsu kena ada. Tak ada nafsu tak boleh. Sebab Allah yang ciptakan nafsu. Dan Allah ciptakan akal. Jadi kalau kamu guna akal, kamu hebat. Kalau guna nafsu, kamu teruk daripada haiwan. Balhum adal ya? Ya, bahum adal. Kita tengok contoh nafsu ini seperti kuda liar. Ataupun seperti unta liar. Unta yang hadari duk bergambar, duk selfie dekat Jabal Rahmah apa tu. Asal unta itu unta liar tau. Unta liar, berkeliaran tapi dijinakkan oleh tuan dia dijinakkan dengan belai gosok dia. Akhir sekali kita boleh duduk atas belakang unta, pakai iqal arak, unta pun pakai selfie. Bertukar kita dengan unta. Anak kita kata, cucu kata, mana tok ki tok orang ni? Sama je. Unta yang kita bertukar. Jinaknya unta jadi hasil pendapatan kepada penduduk Mekah. Kenapa dia menjinakkan? Begitu nafsu kita. Nafsu kita ni macam kuda liar, macam unta liar kata ulama. Seperti air terjun daripada puncak gunung. Nak dapatkan air bersih dia itu, nak alirkan ke rumah kita, ke sawah benda kita, memerlukan satu saluran. Kita letak batu-batu tu. Kita jangan tahan. Nafsu tak boleh tahan terus. Nafsu tak boleh tahan. Tahan dia akan rosak. Kalaulah air terjun itu kita letak batu blok atas tu, kita bubuh kayu, apa ni, balok sebagainya, dia akan runtuh. Tapi kita alirkan sikit-sikit, lama-lama, dia akan datang ke rumah kita, datang ke sawah benda kita dengan pengaliran yang baik. Maka nafsu itu perlu kepada pembinaan, perlu kepada orang pengajaran. Sebab tu Nabi dalam bab makan, nahnu qaumun la naqul hatta najua' wa nantahi qabla an nashba'. Maksudnya Nabi ada nafsu makan, tapi nafsu, mu kena ikut aku ni. Aku kata aku tak nak makan selagi tak asal lapar. Aku tak makan. Dan sebelum kenyang tu, sebelum sendawa tu, aku akan berhenti. Itu falsafah dia. Itulah kaedah yang digunakan pakai untuk meruntun nafsu, salah satu. Maka yang lain pun sama juga. Kita menggunakan kaedah yang sama. Nafsu perlu ada, tapi perlu dibelai, dibaja, di sebagainya, supaya nafsu ikut kita, ikut akal. Bukan akal yang mengikut nafsu, tapi nafsu mengikut akal. InsyaAllah kita akan bukan sempurna kehidupan, tapi itulah jalan-jalan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik, sebagaimana yang Allah telah sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu alam. Saya ada satu persoalan daripada apa yang Ustaz kongsikan tadi. Ini ada kaitan dengan keibu-bapaan lah. Ustaz ada sebut tadi bagaimana sebenarnya tidak bolehlah kita terus tahan nafsu, dan kita yakin, kita juga tahu bahawasanya anak-anak kita membesar dan mereka juga akan jadi macam kita, iaitu insan yang bernafsu dan juga berakal. Cumanya pentingnya pendidikan agama untuk memacu, untuk memandu nafsu anak-anak itu sendiri. Tapi jawapannya kejap lagi Ustaz ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau anda nak tahu, kejap sahaja lagi. Sekarang ni kita tutup dahulu TV3 dan insyaAllah akan ada sambungan selepas ini Tanyalah Ustaz di TV9. Nantikan dan terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Da'i Hadari, yang mana kita bicarakan topik besar kita iaitu fiqh. Dan para penonton sekalian, sedar atau tidak, apa yang kita fokuskan topik hari ini berkaitan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, apa yang sentiasa berlegar dalam perbuatan kita juga, iaitu fiqh, peranan akal dalam hukum. Termasuklah dalam fiqh kan macam-macam hukum. Jadi akal tu juga sangat penting. Bukanlah kita tolak terus akal tu. Jadi perinciannya bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yunoh. Baiklah Ustaz, sebelum rehat tadi, saya ada tinggalkan satu soalan. Ialah daripada apa yang Ustaz kongsikan juga berkaitan dengan sebenarnya janganlah dia seolah-olah bagaimana air terjun. Bukanlah kita sekat terus. Tetapi bagaimana cara kita alirkannya. Saya cuba nak bawa soalan ini sebagai wakil ibu bapa di luar sana lah yang menonton, iaitu keibubapaan. Anak-anak bukanlah kita sekat terus, terutamanya termasuklah dalam kepesatan teknologi sekarang. Dan kita juga yakin anak kita juga bakal berkahwin satu hari nanti kerana mereka juga dikurniakan nafsu. Cumanya akal mereka perlu dibimbing dan dididik oleh ibu bapa sejak kecil kerana itu adalah sekolah pertama. Apa komen Ustaz? Baik, bila tengok kepimpinan melalui teladan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam fitrah. Semula jadi. Kita nak kongsi juga fitrah itu sikit nak sambung di luar sikit daripada kotak supaya kita pahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini pegang betul-betul. Bonda ayahanda Nabi SAW hidup pada zaman fitrah. Maka jangan ada segelintir daripada kita menyatakan ayahanda dan bonda Rasulullah SAW itu ahli musyrik. Tidak, dia ahli fitrah. Sebagaimana anak-anak kawan kita yang yang belum kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu dalam tanyalah ustaz yang sedang menonton sekarang ada di kalangan yang yang belum kenal Allah. Kita tidak mengenepikan itu segi akidah masing-masing. Cuma bila kita kenal Allah, dia non-Muslim. Non-Muslim. Kawan-kawan saya pun ada, Ustaz, saya tonton kamu, kalau kamu keluar TV, saya akan tengok kamu. Saya suka kamu. Okey, Alhamdulillah. Kita nak kongsi. Kita ni ialah Allah jadikan. Semua Allah jadikan. Bukan kamu jadikan sendiri. Kamu dijadikan oleh Allah dan saya juga dijadikan oleh Allah. Saya tak nak nanti bila saya di mahsyar nanti, di perhimpunan, saya nak ke syurga, tiba-tiba ada kawan kita yang belum kenal Allah SWT panggil pula, Hadari, ni kenapa kau tinggalkan aku, kau tak bawa aku bersama kamu dalam kebahagiaan. Saya nak bagi tahu kalau kita tidak kenal Allah, kita tidak menyertai Allah dalam kesejahteraan Islam itu, maka kita tidak akan bersama ke syurga. Itu saja. Kita tak akan bersama. Sebab itulah pemisah. Kerana kita lepas tanggungjawab kita. Ya, sebab itu pemisah. Sebab itu kita gunakan akal kita. Dia yang menjadikan aku. Dia yang memberi rezeki kepada aku. Nyawa, nafas, semua dia milik dia. Bukti tidak milik aku. Bonda, ayahku yang aku sayang. Aku kata kau jangan mati. Wahai ayah, aku sayang kamu. Wahai ibu, aku sayang kamu. Tapi kenapa kamu pergi dulu sebelum aku kenal dunia, sebagai contoh. Maka siapa sebenarnya yang mematikan, yang menghidupkan itu? Sudah pasti ada Allah. Pencipta yang maha hebat. Kemudian barang kita hilang. Kita report polis, tidak ada pembalasan. Sebagai contoh, sebab tak dapat dikesan. Mungkin bawa lari kereta kita ke mana. Maka kita perlukan pembalasan. Nak tahu siapa yang mencuri sebenar. Sehingga polis pun tak dapat kesan. Semua tak dapat kesan, sebagai contoh. Maka kita memerlukan satu pembalasan. Nanti di sana kita akan melihat, oh bahawasanya yang ambil selipar aku di masjid itu punya Hadari. Maka kita akan rasa perlu pembalasan. Saya juga kena, ya. Memang. Sampai sudah dekat. Maknanya, kita perlukan pembalasan. Sahabat-sahabat di luar sana yang belum kenal Allah, maka kita perlukan pembalasan. Dan pembalasan ini adalah di depan dia yang maha berkuasa. Dia akan tontonkan. Jadi, pendidikan, jadi fitrah tadi, balik semula kepada fitrah, bahawasanya kamu, anak-anak kamu itu fitrah. Dalam syurga nanti, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang belum kenal Allah, anak kamu yang tidak lagi memayit. Memayit itu dapat membezakan di antara najis dan juga coklat. Kalau bahasa kasar, teh ayam dengan coklat. Maksudnya, najis dan juga coklat itu boleh beza. Maka anak itu memayit, boleh membezakan di antara baik dengan buruk. Bagi pisau, bagi roti. Dia ambil pisau, belum memayis. Tapi kalau dia ambil roti, mana anak itu memayis. Contoh dia. Jadi, anak-anak kamu, wahai sahabat-sahabatku, anakmu anak fitrah. Dia nak balik kepada persoalan tadi, anak kamu anak fitrah, iaitu suci dan anak kamu pasti ke syurga. Anak kamu pasti ke syurga. Kamu tak ke syurga sebab tak ada lesen.
kamu cerdik, kamu bijak, kamu pintar, kamu tidak berdaftar dengan mana-mana universiti, kebijaksanaan kamu tidak diiktiraf. Kamu kena daftar dulu di mana-mana universiti, kemudian kamu cerdik, bijak, bodoh dan sebagainya, kamu tetap jadi mahasiswa atau mahasiswi. Tinggal lagi kamu ada masalah, berdisiplin, mungkin pointernya rendah dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Sebab kamu telah berdaftar sebagai mahasiswa atau mahasiswi. Maka begitu juga selagi kita tidak berdaftar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, itu kata kunci dia, kod dia, password dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jalan yang tu semua akan jalan. Betul. Itu sebenarnya. Jadi fitrah itu ialah semula jadi. Mana dilahirkan dalam keadaan Allah yang wujudkan kamu. Yulad ala fitrah. Maka ibu bapanya an yuhawidanahu aw yumajjisanahu aw yunassiranahu. Bapalah yang akan mencorak carikan mengikut corak mana dia nak. Batik mana dia nak. Batik Sarawak, batik Kelantan, batik Kedah, batik mana-mana. Maknanya ibu bapa yang akan mencorak carikan anak tadi. Kita yang akan membentuk mereka. Termasuklah mematangkan akal anak-anak tu. Termasuk mematangkan. Anak-anak ini memerhati. Sebab itu sedari daripada kandungan lagi, kita hendaklah membuat perlakuan yang baik. Sebelum mengandung pun kena buat baik. Lebih-lebih lagi, ketika mengandung pun dah kena bisik, kena pujuk. Kalau kita buat meradang je, marah je, bengih je ketika mengandung, anak dilahirkan nanti, dia akan sama dengan kita. Dia akan terikut. Sebab anak telah, selepas 120 hari, dia telah mempunyai roh, ada jiwa. Telah hidup, dah bergerak dah. Dia akan dengar. Kalau kita suka menyanyi, kita suka baca Quran, suka menasyid. Kadang-kadang kalau jenis yang tak elok dengan isteri mengandung, dia biar dia mengandung sampai 9 bulan, 10 hari, lahir. Dia dah biasa dah anak ke-7 dah ustaz. Puik, keluar lah. Dia guna bahasa puik je. Biasa je. Dia perlu belajar sebenarnya. Dia belajar daripada balik kerja sebagai contoh. Alah, anak abah. Ini yang anak abah ini akan jadi, nanti besar nanti akan jadi apa ni? Jadi profesor, jadi apa. Kita dah usah lah. Daripada kecil. Ini dia, lantak kau lah anak kau nak jadi apa, jadilah. Itu yang bila lahir, jadilah apa nak jadi. Sebab kita tak ada wawasan daripada awal. Dah lahir, kita tunjuk perangai dia. Kita tunjuk perangai kita pula. Makan macam mana, cakap macam mana. Kemudian, sebab tu bila lahir sahaja, dalam teori Islamnya perlu kalimah pertama didengar ialah belah kanan atau kiri ialah kalimah kenal Allah. Kenal pencipta. Kita kena kenal. Jangan kita sombong. Mana kita kerja, ada majikan. Jangan kita sombong dengan majikan. Majikan boleh tarik gaji kita, boleh potong gaji kita, boleh segala-gala sebab dia ada kuasa. Maka ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapa, ibu di luar sana, tunjuk pekerti yang baik. Anak main handphone sebagai contoh. Sekarang dia gila dengan gadget ni. Nak tahan tak boleh sebab anak orang lain pun main juga. Betul. So kita belap anak kita. Kakak, abang nak main game ya. Tapi sekarang tak boleh. Kita baca dulu. Kejap lagi abang main. Papa pun nak main sama dengan. Abang main apa? Oh, main tekan-tekan tak prik. Saya tak kerti game, saya tak pandai. Tak tahu nak sebut apa pun. Maksudnya kita alihkan. Dia kata, Allah, papa nak main. Kejap lagi je. Kejap lagi kita main. Jangan risau lah. Kejap lagi kita main. Okey. Kita dah bentuk dia tu. Kita yang membentuk. Bentuk dia. Mula kita bermain dengan dia, jangan tipu. Jangan kata kita main, lepas tu tak main. Jangan ajar anak kita menipu. Suatu hari nanti, jangan misal kalau anak kita tipu bila kita dah tua nanti. Jadi kita, okey. Selepas pada itu, kita pun cuba pula main apa. Tadi kita bentuk dia, boleh main. Bila? Kajak lagi 2 jam. Jadi masa 2 jam, suruh dia belajar. Kita pun buat kerja kita dan sebagainya. Kalau ibu lipat kain basuh dan sebagainya. Hari cuti dan sebagai contoh. Sebab tu, Papa dah cukup 2 jam. Papa padahal 1 saat lagi tak cukup pun kan. Mana dia claim. Budak-budak jangan tipu. So dia claim, dia bermain. Kita pilih pula permainan apa yang sesuai dengan dia. Jangan aku main sesuatu yang tidak sesuai dengan dia. Maknanya melampaui hak-hak kebatasan manusia. Ada unsur-unsur lucah. Ada unsur-unsur yang tidak baik dan sebagainya. Maka itu akan memudaratkan dia punya minda. Maknanya masa apa yang kita nak buat, mana kita akan bentuk. Akhirnya lama kelamaan dia kata, pukul 10 baru boleh main. Main pula main ini. Dia sendiri ada jadual. Dia ada jadual dia. Itu maknanya pendidikan awal kita kena buat. Dan juga jangan harap keluarga hadari saja. Saya berjiran dengan hadari. Saya pun sama, benda yang sama kena buat. Kalau orang faham cara ni, maka semua orang akan aman. Sebab anak kita baik taruh mana pun. Tapi kalau anak jiran tak baik, anak kita lama kelamaan akan jadi tak baik. Lembu kita elok dalam kandang, cantik, lembu kita bela. Yang jantan semua dalam kandang. Tiba-tiba lembu betina lalu kat tepi. Duk akak ekor. Duk teka lembu kita. Cukup sebulan, pecah kandang. Sebab apa? Sebab sekitar mempengaruhi. Maka sekitar juga ibu bapa yang ada
tolong kawal anak-anak, jaga anak-anak, tunjuk teladan yang baik, semua masyarakat akan baik, maka negara kita akan jadi baik insya-Allah. InsyaAllah. Peredaran zaman sebenarnya para penonton sekalian akan menyebabkan banyak hukum hakam yang akan lebih banyak keluar pada masa hadapan. Bagaimana anak-anak kita nak menjalankan hukum hakam itu kalau akal mereka tak dibimbing sejak kecil? Fikir-fikirkan sejenak. InsyaAllah kejap lagi Ustaz, saya nak tanya berkaitan dengan sirah Rasulullah SAW. Tapi sekejap lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, sedar atau tidak, setiap hari pasti kita akan berhadapan dengan pelbagai persoalan dan mungkin ada permasalahan yang kita depan ataupun kita lalui. Akan tetapi ada jawapan dan penyelesaiannya. Salah satu untuk dapatkan segalanya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, fiqh kita bicarakan tentang fiqh peranan akal dalam hukum. Yang mana kita bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamarudin Yuno. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak raikan soalan daripada penonton kita di Facebook, Rasulullah SAW bersabda, ini berdasarkan topik kita lah berkaitan dengan akal, peranan akal dalam hukum. Pernah Rasulullah nyatakan, umatku yang mana arif, yang mana hebat dalam mengetahui bab hukum hakam, iaitu bab fiqh, adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Persoalannya, cuba Ustaz kongsikan bagaimana kecerdasan akal para sahabat zaman dahulu sehinggalah Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang faqih. Silakan Ustaz. Okey, bila Hadari tanya Mu'adz bin Jabal tu, saya ingat sampai sekarang lah dia punya satu petikan. Masa tu saya belajar di Mesir. Lama ba'asan Nabi SAW Mu'azzan ilal Yaman. Apabila Rasulullah SAW menghantar Mu'adz bin Jabal itu ke Yaman. Ya. Untuk dijadikan gubernurnya di sana, maka Nabi soal selidik dulu. Itu kaedah yang kita guna pakai. Kita nak hantar seorang tu nak keluar daripada satu tempat, nak pindah sebagainya, kita kena temu duga dia. Kena pastikan dia tu orang yang selamat, orang yang baik untuk ke tempat baru. Tapi konsep yang setengah yang mengguna pakai, yang tak elok kita hantar ke tempat orang. Itu tak betul. Itu memang amat-amat tak betul. Kita islahkan orang yang tak elok, kita jadikan elok, lalu kita hantar ke orang. Baru kita hantar ke orang. Mana benda yang dah elok. Kereta kita nak jual, kita elokkan semua sekali kemampuan kita dengan harganya, ini kereta. Cuma aku tak sempat nak bikin, sebab dia tayar ni 4 biji, aku tak sempat nak bikin. Yang lain semua okey. Contohnya. Maka bila mana Nabi SAW menghantar Mu'adz bin Jabal ilal Yaman, maka Nabi tanya dia, bima taqdi? Dengan apa engkau nak hukum? Engkau jauh dengan aku, Yaman dengan Madinah jauh. Bima taqdi? Dengan apa mu nak hukum nanti Mu'adz? Fa bi kitabillah. Mana aku akan merujuk kepada Al-Quran. Dari nakli ila Al-Quran. Maka aku rujuk kepada kitab, kepada Al-Quran. Ketika itu Al-Quran tidak sempurna lagi diturunkan. Masih lagi penurunan ayat. Masih ada lagi ayat-ayat yang tidak diturunkan. Kemudian, fa'ilam tajid, kalau tak kedapatan daripada Quran, bima taqdi, engkau nak hukum dengan apa? Fa bi sunnati Rasulillah. Maka dengan sunnah Nabi SAW. Mana itu nampak kecerdasan akal Mu'adz. Fa'ilam tajid, kalau dalam sunnah aku dan Quran pun tak ada, bima taqdi, engkau nak menghukum bagaimana wahai Mu'adz? Fa bi ra'yi, balik pada tajuk kita ni, fa bi ra'yi, maka aku akan menghukum dengan pandanganku, tetapi tidak lari daripada Al-Quran dan juga hadis. Mana menggunakan akal dia, fikiran dia, ra'yun. Sebab itu dia dijolokkan dengan orang yang faqih. Itu bagaimana nak jadi faqih? Maka seawal lagi dalam Islam menggalakkan sunnahnya ialah apabila anak itu pada Yaumus Sabi', hari yang ke-7 daripada kelahirannya itu, hendaklah dia aqiqah. Maka diberi makan daripada mulut mulia seorang pada ketika itu. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah yang jadi orang yang tukang pentahnik, tukang tahnik dan sebagainya.
Maka itu kaedah dia. Mana makanan kemudian didoa. Ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allamahu at-ta'wil waj'alhu min ibadika salihin kalau anak itu lelaki. Maknanya di awal kelahirannya dengan kalimah yang baik. Kalau kata sahabat kita Non dia kata anak lahir kalimah yang baik hendaklah disebut di telinga anak. Wahai anak, nanti besar nanti engkau jadi orang kaya, kau jadi peniaga macam abang. Mana kata-kata itu kata-kata semangat untuk anak kecil walaupun kita kata dia tak tahu apa-apa. Tetapi dalam Islam pula kalimah pertama ialah la ilaha illallah. Maka dia azan Allahu akbar dan sebagainya. Itu kaedah dia. Kemudian didoakan beri makanan yang baik dan sebagainya. Sebab itu bila anak itu ditahnikkan, maka dimakan yang benda yang manis. Benda yang manis sebab sebagai ruji kita, nutri dalam badan kita memerlukan benda yang manis sebagai kekuatan. Tapi jangan lebih manis. Dia akan jadi kemanisan. Kemanisan dah jadi kencing pula dah. Maknanya sebab tu bersederhana dah dalam segala sesuatu. Jadi kaedah tadi bagaimana dia dijuluk kebijaksanaan Muaz bin Jabal kerana dia satu step ke satu step. Dia tak akan tinggal hukum Allah Subhanahu Wa Taala, akan menghukum dengan akal fikirannya tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Macam kes yang kita ada sekarang lah. Ya. Nak menunjukkan kebijaksanaan yang ada sekarang merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada Al-Quran dan hadis mengenai penjarakan, mengenai emas dan sebagainya. Kerana di sana rujukan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Manakala kamu tanazuk bertelingkah dalam satu perkara, rujuknya Quran dan juga hadis. Maka kena rujuk di sana sebab dalam Al-Quran dan hadis tidak ada ketinggalan walaupun satu pun. Baik. Dalam sehak kecil-kecil. Wahai hadari, tali kasut yang kau gunakan sebagai contoh. Kemana kau nak pergi? Bagaimana kau dapat duit untuk beli? Sehingga untuk membeli tali kasut pun wajib rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Apatah lagi benda yang besar, nak membina keluarga bahagia, nak membina negeri, nak membina sebuah negara yang aman damai. Sebuah ketenangan daripada keluarga, ketenangan dalam negeri, ketenangan dalam negara hasil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Quran apa surah? Walau annal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau negara negeri itu bertakwa kepada Allah, inilah menggunakan nakli, menggunakan akli dengan sebaik-baik penggunaan, maka datanglah barakatim minas sama. Mana barakah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan pandemik sebagainya, kita tetap hidup tenang, sentosa dan sebagainya. Doa itu perlu, pemakanan juga perlu, untuk Mendampingi ilmu? mendampingi orang-orang yang alim, orang yang soleh, orang yang baik. Kalau nak jadi baik, duduk dengan orang baik. Nak jadi peniaga, duduk dengan peniaga. Nak jadi pemain bola, duduk dengan pemain bola. Nak jadi pemain badminton, duduk dengan badminton. Nak jadi pandai main golf, duduk dengan main golf. Main golf? Tak. Main futsal. Oh, main futsal. Mana-manalah janji sihat. Sebab al-aqlus salim fil jismi salim. Tubuh badan sihat menghasilkan pemikiran otak benak yang sihat. Sebab apa? Iya ke? Iya. Kaitan tadi. Tepuk dada tanya selera kan? Yang Haji Umar ni. Itu sebenar orang dulu kata tepuk dada tanya selera. Di situ saya pendirian saya orang kata sekarang tepuk dada tanya iman. Itu bagi kita mungkin tanya iman. Tapi bagi kawan kita Ramasamy Yang tak ada iman tu macam mana? tanya selera. Selera itu ialah selera yang telah dibina. Sama ada baik atau buruk boleh dibezakan. Itu dia selera, itu ialah selera yang telah dibina, nafsu kita yang telah terbina. Kita tanya nafsu kita, lepas ini nak makan di mana? Banyak mana nak makan? Banyak mana nak makan? Duit ada banyak mana? Mana itu tanya selera tu. Tapi selera yang telah terbina. Baik. Jangan tanya selera yang serakah. Tanya serakah ke? Oh, kita makan lepas ni di 5 star. Duit ada berapa ringgit? Duit ada RM10. Contoh dia. Dah merapu dah jadi. Contohnya begitulah. Maksudnya rujukan kita ialah kembali semula kepada ajaran sebenar daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sahabat yang hebat Muaz bin Jabal, para mertua sekalian, sebenarnya lahir insan yang faqih ini kerana sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, satu soalan berkaitan dengan pelampau agama pula ni. Okey. Muhammad Hafizi Hafiz di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Soalan saya, adakah orang-orang yang menggunakan hukum logik akal tanpa membuat sebarang rujukan, bertanya pun tidak, buka Quran pun tidak, apa pun tidak, dalam soal hukum hakam ini dikira sebagai pelampau agama? Betul ke tidak? Boleh dilabelkan? Okey, baik. Orang yang pelampau agama, ini istilah kita lah sebagai pelampau agama.
Apa maksud pelampau agama? Orang yang beramal dengan agama bukan pelampau agama. Pelampau agama ini ialah melangkaui akan kesunahan, kesyariatan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melampau. Sebagai contohnya, dia tak nak menggunakan wasatiyah. Contoh yang ada sekarang ni, pakai emas. Penjarakan sebagai contoh. Maka agama menyatakan ya ayyuhallazina amanu la ya ayyuhallazina amanu la la tulhu biaidikum ila tahlukah. Satu. Nabi SAW pula menyebut la dararun wala dirar. Jadi kalau dia melampaui daripada sini, Islam kata jangan mudarat diri, jangan mudarat orang lain. Betul. Tiba-tiba dia abaikan yang ni. Dia abai yang ni. Dia kata, aku tak nak tutup hidung. Aku kuat. Aku tak nak duduk jauh-jauh sembahyang. Nabi duduk dekat. Dia tidak berpandukan pada. Ini pelampau. Ya. Ini yang menyebabkan orang kata, apalah Islam ni, dah ulama dia cakap macam kenapa lah jadi pelampau. Pernah saya pergi ke Mekah. Ini cerita luas sikit. Tapi nak ceritanya kita rasa gah. Ketika itu tahun lebih kurang tahun 2016 kot. Mozaik tengah dibuat. Dia cuci-cuci debu tu. Ya. Kata aku orang kampung setakat debu mozaik apa barang. Saya jalan lah. Jalan pergi masuk. 10 hari duduk di Mekah, buat umrah dan sebagainya. Balik 3 bulan saya batuk. Batuk berkohok, keluar putih-putih. Memang debu mozaik. Dengan sombongnya kita cakap, tak apa. Sama ni. Bila Al-Quran menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan campur diri kamu ke arah kebinasaan. So kalau kajian, sebab tu saya kata semua kena ikhlas. Betul-betul. Dia buat kajian, memang kalau dekat jaraknya 1 meter ke bawah, kamu akan kena. Maka kamu terpaksa jarak. Ketika itu kita dahulukan ini. Sebab termasuklah sah di masjid. Sah di masjid. Termasuk juga apa ni, pakai emas dan sebagainya. Maka orang-orang masjid, saya juga, saya orang masjid. Tuan-tuan pun orang masjid. Jangan kita nak bandingkan, kenapa main bola boleh? Kenapa di supermarket boleh? Kenapa? Orang nak menjaga agama ni sebab bukan semua yang pergi ke masjid, bukan semua yang pergi ke pasar raya tengok bola tu semua kaki masjid. Dan bukan semuanya kaki masjid tidak kaki bola. Jadi dia jaga orang masjid tu, alhamdulillah. Betul. Satu benda dah tu nikmat. Satu lagi kawasan tertutup masjid dan surau ni. Kemudian kalau satu tutup, kalaulah semua orang masjid ni kena sakit belaka, siapa nak mari ke masjid? Betul. Orang bola tak mari dah sebagai contoh. Minta maaf lah kaki bola, saya pun kaki bola. Maksudnya tidak ke masjid. Ya kaki masjid ni memang masjid dah dia. Jadi kalau kamu tak ada, kamu matilah kata semua sekali dah mati, tak ada apa lah. Kaki bola tak mari dah. Jadi jangan kita terasa hati walaupun kita ni masih lagi dalam penjarakan. Saya minta lah yang di luar sana dalam penjarakan ni penuh masjid dan penjarakan pun cukup happy dah. InsyaAllah. Saya penceramah ni cukup happy dah. Kalaulah kita pergi tu orang dah ramai. Jangan kita salahkan jabatan-jabatan agama. Kenapa lah tak ni. Tiba-tiba kita bila dah bagi ruang macam ni, kita tak ubuk pun peluang. Dia keluar fatwa baru ni. Saya sebenarnya bukan tak nak pergi Ustaz, tapi saya takut berjangkitan. Maka saya duduk kat rumah tak sembahyang Jumaat. Allahu akbar, kau pandang fatwa aku sendiri pula dah. Itu guna akal yang tak berpandu tu. Ni akal letak di lutut dia panggil. Baik. Itu salah Itu satu teori akal yang salah guna pakai. Baik, Allah. Dengan ringkas Ustaz, mungkin 1 minit ke 2 minit sebagai kesimpulan kita. Apakah pelan tindakan kita dalam memastikan akal kita terjaga demi kebaikan kita lah, terutamanya untuk kita terus patuh dan juga menjadikan sesuatu itu sebagai hukum dalam agama. Bagaimana nak menjaga akal itu? Baik, akal dijaga dengan merujuk kita kepada Al-Quran dan Hadis, jangan tinggal. Kedua, kita sentiasa bersama dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang bijak, orang-orang intelek, orang yang beramal dengan sunnatullah. Sentiasa mendampingi ahli ilmu lah. Sentiasa mendampingi orang ilmu. Tak kira ilmu macam mana, tapi ilmu itu kebaikan duniawi dan ukhrawi. Maka insya-Allah kita akan dapat jaga. Di samping itu, jisim naklah sihat, bugar, maka minda kita akan sihat. Tapi kalau kita sakit lemah, minda pun kita akan lemah. Tak ada orang sakit tiba-tiba minda kuat, nak berlari macam mana, kaki tak boleh pergi dah. Ya. Maknanya betul lah yang Nabi kata al-aqlus salim fi jismis salim. Maka elok pemakanan kita, elok dampingan kita, elok persekitaran kita, insya-Allah hati kita elok, minda kita elok, maka masyarakat, negeri, negara semua akan berada dan penuh dengan keelokan dan juga
penuh dengan ketenangan daripada Allah, keampunan dan juga kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, sebagai memuliakan ataupun memurnikan program kita ataupun siaran langsung kita pada pagi ini, mungkin doa daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ya sami' wa ya basir. Amin. Duhai Allah yang melihat, duhai Allah yang mendengar, ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Allah. Amin. Dengan kasih Engkau kasihanilah kami ya Allah, ampun dosa kami. Andai kata kami terkhilaf, maka ampunlah kami ya Allah, agar kami tidak akan disiksa dan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, buat sahabat-sahabat kami yang belum kenal Engkau ya Allah, hidayahkanlah mereka ya Allah. Buka pintu hati mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kunci la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampun juga ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami, ustaz-ustazah kami ya Allah. Amin. Dan juga muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan sentiasa beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lindungi kami, ahli keluarga kami, negeri-negara kami daripada segala penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan kami sentiasa dengan rahmat kasih Engkau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wa ya Fattah, wa ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik dunia kami, baik akhirat kami ya Allah ya Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih, syukran jazakallah diucapkan kepada Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Alhamdulillah. Para penonton sekalian, dalam Al-Quran banyak kali Allah sebutkan afala tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Tapi ingat, berfikir dengan apa? Sabda Nabi SAW, mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.